الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم أصلح ذات بيننا وله بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang saya kasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz syukur. Alhamdulillah, yang memberi kita kesihatan, masa dan peluang untuk berada dalam masjid pada malam ini. Jadi alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan dari segi keimanan kita untuk hadir ke masjid bersama-sama dengan ruh, bersama-sama dengan semangat untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu amalan yang kita buat, sekiranya ia bersandar kepada apa yang dinyatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ia pasti akan mendapat ganjaran atau habuan yang sebagaimana baginda janjikan. Setiap amal ibadah yang mana kita lakukan, ia akan ada satu dasar ataupun peraturan, iaitu tidak boleh melampau dalam beribadah, sehingga kan meninggalkan urusan dunia, sehingga kan meninggalkan kepentingan harian kita berkaitan makan, minum, ekonomi dan sebagainya. Ini sudah dikira sebagai melampau. Begitu juga kita bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada etika, ada peraturannya juga. Peraturan masih sama lagi, iaitu tidak boleh berdoa secara melampau. Kita berdoa minta sesuatu tu, berdoa lah kata dia. Seumpama satu riwayat hadis yang diceritakan oleh anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ni, satu hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah dia Sa'ad bin Abi Waqqas duduk belakang dia. Dia berdoa, dia sebut, Allahumma inni as'aluka jannata wa ma fiha min na'imaha wa bahjataha wa a'udzu bika minan nar wa salasilaha wa aghlalaha. Kalau kita bunyi doa tu memang cantik, sebab maksud dia, ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepadamu untuk memperolehi syurga dan segala kenikmatannya dan segala keelokan-keelokan, kecantikan yang ada di dalam syurga. Dan aku mohon perlindungan daripadamu ya Allah daripada neraka dan rantaian serta ikatan dan belitannya.
Sa'ad bin Abi Waqqas semasa dengan anak dia berdoa, dia tegur dengan bentuk doa tadi. Zahir kita bila dengar doa macam tu, doa yang sempurna, doa yang biasa-biasa. Tapi ni sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas tegur anak dia. Dia kata, ya bunayya, inni qad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, sesungguhnya aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni cerita ni berlaku beberapa puluh tahun selepas kewafatan Nabi. Bermakna anak dia ni kalau dan jumpa Nabi pun budak sungguh, baby lagi. Banyak benda dia tak tahu. Kemudian selepas dia kata, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, bagaimana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a wa iyyaka an takuna minhum. Ayah dia kata kepada anak dia, akan berlaku, akan terjadi satu masa nanti, mereka-mereka yang melampau dalam berdoa. Wa iyyaka an takuna minhum, dan adakah mu nak jadi sebahagian daripada mereka? Ayah dia tanya anak dia. Bermaksud daripada hadis ni, Sa'ad bin Abi Waqqas terang kepada anak dia maksud daripada apa yang dikehendaki oleh sabdaan Nabi, iaitu bila mana kita minta syurga, cukup dengan kenyataan kita minta syurga. Sebab bila kita dapat syurga, confirm kita akan dapat nikmat dalam syurga, kita akan dapat keelokan dalam syurga. Begitu juga kalau kita minta jauh perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka, maka confirm segala masalah dalam neraka, ikatan neraka, rantaian api dia, salasila wa aghlalah dan sebagainya, akan minta jauh sekali dah. Satu package lah. Di sinilah kita kena jadikan panduan, bila nak berdoa tidak boleh melampau, kecuali satu doa yang kita khusus perkara maslahah dunia kita. Itu lain. Contohnya kita nak naik jawatan, kita minta sebut, nak naik kepada DG 52 ke, contoh 54 ke, boleh. Tapi dalam bab kita pohon minta jauh daripada api neraka, kita pohon dengan Allah untuk masuk syurga, sebut syurga, sebut neraka, sudah mencukupi. Kecuali khusus bila mana doa tu datang daripada Nabi. Contoh, Nabi minta jauh daripada siksa kubur, azab api neraka, diluahkan kubur menjadi taman dan sebagainya. Contoh doa jenazah. Itu tak apa, sebab Nabi baca sendiri. Kita baca, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzalahu. Muliakanlah tempat dia. Wa wasi' madkhalahu, luahkanlah tempat dia nak masuk. Waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, mandikanlah dia daripada salji dan juga wangian-wangian dan sebagainya. Itu tak apa, sebab ada doa khusus Nabi ajar. Selain daripada tu kita dilarang. Jadi tak boleh. Kena ingat molek benda tu. Dia adalah formula dalam berdoa supaya doa kita mustajab, doa kita Allah Subhanahu Wa Taala makbul. Jadi insya-Allah muslimin muslimat rahimakumullah, malam ni kita sambung kepada hadis yang ke-19 berkaitan dengan khatam atau tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah minggu depan saya cuba bawa khatam, hak didakwa khatam nubuwah tu, hak didakwa khatam Nabi tu saya akan cuba bawa. Dia tengok dalam kereta tadi, rupanya tak bawa, tak teringat saya. Hadis yang ke-19, Ibrahim bin Muhammad, seorang berketurunan daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, berkata, Ibrahim bin Muhammad ni, dia adalah cucu kepada Ali karamallahu wajah.
Ibrahim bin Muhammad. Sebab Muhammad tu anak kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia nikah mula-mula nikah dengan Fatimah, anak Nabi SAW. Selepas kematian Fatimah, dia nikah dengan Umamah. Umamah ni anak kepada Zainab. Zainab tu nikah dengan Abi Al-As. Zainab anak Nabi, nikah dengan Abi Al-As. Jadi Umamah ni anak kahwin tu Ali gini nikah pula. Lepas tu dia nikah dengan sahabat Nabi ni, nikah dengan belakang. Jarang hak nikah dan jarang hak tidak nikah. Jarang sangat. Alhamdulillah, semalam ada satu masjid saya ngajar, orang tu tanya soalan berkaitan dengan Nabi. Bagus. Dia tanya, dia kata dia ada terbaca dalam satu majalah dihimpunkan beratus-ratus orang hak bijak sana dalam muka bumi dalam masa ni lah, masalah ni, supaya mereka buikan idea siapa diakah manusia yang paling berpengaruh atas muka bumi daripada dulu sampai lah ni, sama ada Socrates ke Plato ke ataupun siapa. Jadi bila mana dikumpul semua, dia pun buat ranking percentage tu, peratusan keluar paling tinggi sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat orang kafir ni, kerjaan dia apa? Tetapi orientalis ni, kita panggil dia orientalis pokok ni, ataupun dalam bahasa Arab dia sebut mustasyrikun. Bila-bila dia akak Nabi, dia ada hak buah, kita kata buah kilah dia. Dia puji, dia akak-akak. Dia berjatuh kerana dia kata, namun Nabi Muhammad ni terkenal di kalangan masyarakat dia seorang yang gila perempuan lah, gila seks, womanizer dia kata. Womanizer ni orang yang berhitin lah, masa muda kita lah. Bukti dia, Nabi nikah dengan budak Aisyah, Nabi nikah dengan Hafsah ni. Lepas tu kutik-kutik janda macam tak puas seks lah. Lepas tu dia seorang boleh nikah 9, sahabat lain nikah 4. Hebat orang tu. Dia tanya soalan dalam bentuk kenyataan pun dia keluar dah. Tapi hamba tak hurah, hamba hurah hak kata hak jagung. Kalau kita kata hak buah kilah tadi, hak nak tay balik tu. Jadi situ kita kena mantap segi akidah dan kita kena faham sirah Nabi betul-betul. 1400 tahun dulu Aisyah umur 12-13 tahun katakanlah nikah dengan Nabi. Orang zaman dulu mungkin dari segi tubuh fizikal dia, dengan kita kata apa ni, dada putih, putih susu dia, perut dia, punggung dia sudah perfect untuk melakukan hubungan seksual dan mengandung. Budak lah ni tak boleh. Umur 15, 18 tahun, umur 20 tahun tak boleh masuk ke mana-mana. Jadi situ ada beza dah dari segi kita kata karakter manusia tu sendiri. Lepas tu tuduhan nak kata Nabi ni gila seks ke apa, tidak. Nabi kutip janda-janda tu hak anak 3-4 orang pada. Hak mana bekas suami dia mati mai dia pergi. Nabi ni kutip berlaku dia bagi ke sahabat, ambil dia. Menandakan Nabi SAW dan para sahabat menyanjung wanita, terutama wanita janda, kerana keperluan mereka untuk meneruskan kehidupan dari segi ekonomi dan sebagainya. Kita masyarakat lah ni janda overlook dah. Yang abdak hak paling jutawan ada janda. Ada perok nama apa? Bidah lagi sehari dia. Nak bela dia sunnah Nabi tu. Jadi nak ayat wi janda lah ni ramai. Janda zaman dulu tak ada apa-apa yang ambil ke sahabat Habib dah. Jadi Nabi tidak gila seks dan sebagainya. Panjang berhurah amalannya. Jadi alhamdulillah soalan-soalan gini kita suka sebab dia kita kira soalan yang contemporary, masa semasa. Ibrahim bin Muhammad, cucu kepada Ali karamallahu wajhah, dia kata, kana Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-haditsa bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Dia kata apabila Ali karamallahu wajhah, maknanya dia kata apabila tok dia ni Ibrahim ni cucu dia kata apabila tok dia Ali ni cerita pasal Nabi, dia akan baca hadis-hadis panjang. Ni cucu dia wayak.
Nah, supaya ni lah kita ngetuk-tuk kita duduk cerita pasal hatu, pasal pocong, pasal gapo dalam kapur kena susuk ke hatu gapo le. Panjang jelo cerita, nak tidur malaikat arif susah kita. Gitulah. Nah. Lepas tu dia kata waqala baina katifaihi khatamun nubuwah. Dia kata di antara dua bahu Nabi itu terdapat tanda kenabian. Nah, wa huwa khatamun nabiyyin, dan baginda adalah penutup para nabi. Jadi Sayyidina Ali tu dia ni cerita bahawasanya antara bahu nabi tu ada sonanda. So benda dia kita kata bekok lah, apa ni, bonjo. Bonjo tu sebesar, sebagaimana hadis sebelum ni kita baca, sebesar telur merpati ataupun telur puyuh. Nah, adakah dia daging? Nanti kita baca, tengok hadis ke depan lah. Jadi hadis tadi tu Sayyidina Ali cerita dia tu dia tengok. Nah, dia tengok belakang Nabi. Dia cerita kepada siapa? Cerita pada cucu dia. Jadi benda ni kemah lah hujah ni. Maknanya bila pok cerita ke cucu tu kemah dah tu. Sebab penama tu ada dah. Nama orang ni meriwayat kepada orang ni. Atau si nama orang ni riwayat ke suku sakat. Bila cek nama tu pula terhidup zaman tu. Tu kita tak si tu. Tu kata boleh jadi hadis dhaif, boleh jadi hadis palsu dan sebagainya. Bila dia punya rangkaian, dia punya kaitan, silsilah, rantaian dia tu tak kemah. Okay. Kemudian hadis yang ke-20, Abu Zaid Amr bin Al-Khattab Al-Ansari berkata kepada Ilba bin Ahmar. Ilba bin Ahmar, nama sahabat Nabi ni Ilba, Ain Lam Ba Alif Hamzah, Ilba. Bunyi pejak alba, Ilba. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah cerita ke aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah royak ke aku, ya Aba Zaid, udnu minni famsah zahri. Wahai Abu Zaid, kemarilah dan usaplah belakang badanku. Dia panggil siapa? Dia panggil Abu Zaid. Dia panggil Abu Zaid, mai sini minta tolong usap belakang, gosok belakang aku. Nabi ni kalau dia tengok sahabat-sahabat dia ada semua dalam halaqah dia suka panggil. Dia suka panggil, dia tanya khabar. Sebab tu Nabi ni dalam satu riwayat penuh, bila mana selesai sembahyang subuh, dia paling belakang tak ada wiri. Dia pakai paling belakang, dia tanya, siapa dia? Mali ada mimpi paling sedap, boleh cerita ke? Boleh cerita, sahabat cerita. Mana suka dalam masjid tu, suasana suka, gembira. Bermaksud sini satu kaedah kita boleh guna pakai juga. Kalau orang tu dia selesai semaya, dia ada urusan, dia boleh bangun gigi tu ya, dia tak wirik pun tak apa. Dia boleh wirik sambil jalan kaki atas kereta tak apa. Sebab tu benda ni dia fleksibel sebenarnya. Kita tak boleh rigid, kita tak boleh straight sangat. Kita kata tak boleh, wajib aku kena duduk, kena istighfar. Boleh duduk, tapi bangun istighfar juga pun boleh. Lepas tu Nabi ajar cara istighfar lepas semaya cukup simple. Beri salam, Assalamualaikum, Astaghfirullah 3 kali, Astaghfirullah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali pagi semasa subuh dan 10 kali masa maghrib. 10 kali. Hal lain boleh buat 3, boleh buat 7. Hak 10 kali ni berapa? Nabi kata subuh sekali, isya sekali, subuh sekali, maghrib kali, 10 kali 10 kali. Kerana Nabi kata kelebihan dia Allah akan jamin syurga kepada orang itu. So, dua benda dah. Istighfar la ilaha illallah yang kedua. Yang ketiga, jangan tinggal sekali-kali ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu. Hatu Nabi garanti syurga. Nabi kata jarak antara kita dengan syurga tu tak jauh. Kalau mati tu syurga lalu. Kalau kita amal baca ayat kursi lepas pada sembahyang. Adapun orang baca ayat kursi dia menambah ke hak depan. Dia kata wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa War-Rahmanur Rahim. Allahu la. Dia hak tu wa ilahukum tu ayat dalam surah Baqarah, hak tu ayat lain.
dia mari catung dua. Pendapat ulama dia kata catung dua pun boleh, kerana asing pun boleh. Tapi bagi hamba lebih kuat sebagaimana mari dah hadis Nabi, ayat kursi saja. Bermakna bermula dengan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kalau kena bawa wa ilahukum ilahu wahid, silakan hak tu hak cara dia. Hak cara Nabi aja gini. Kita nak kata salah hak dia pun tidak juga. Tu terpulih atas demo. Takut demo ada wujud lain kau. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi bila mana Abu Zaid ni dia puruk Nabi. Gosok-gosok belakang Nabi. Fawaqa'at asabi 'ala al-khatam. Fawaqa'at asabi 'ala al-khatam. Maksudnya aku pun mengusap bahagian belakang badan Rasulullah SAW dan jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Hak kata butir tu, ni Abu Zaid ni pergi setuh. Moga dia nak main gosok dia setuh. Qultu, aku pun berkata, wa mal khatam. Jadi Al-Ba' bin Ahmad Al-Yashkuri ni pun bertanya kepada Abu Zaid, bagaimana bentuk tanda kenabian itu? Ni dia tanya, patutlah ke mana tanda tu kenabian hak ada hak tahi menggosok tu? Dia kata qala, dia kata sya'aratun mujtami'atun, gumpalan rambut, bermakna bukan daging. Benjolan tu adalah kita kata bulu lah. Bulu dia tumbuh, dia mosa-mosa aja dia bekuk. Ni ikut riwayat dia kata. Kita kata macam rambut ke apa? Rambut Afrika atau gapo gitulah, mosa-mosa aja dia bekuk. Kemungkinan ada daging, kerana daging bekuk sikit kau jadi bulu ada situ deh. Gumpalan rambut dia kata. Ni bagi pelik belakang ni. Bagi pelik belakang. Lepas ni kita pun pada buku ada popok kita. Sudah ada mu ni belakang. Tu risau, dia panggil risau. Lama dia pun mengaku lah betul dah kahwin Nabi terakhir. Jadi apa gapo nak Rasul Qaha. Rasul Qaha apa kalau ni ngaku Nabi tu. Kena ngajak jabatan agama Islam Selangor parok benar dah. Tapi hak ni kata dia gila sekarang gila pasal tu. Ngaku lagi. Hak ikut dia pun ramai lagi. Sudah. Tu kelah Rasul Qaha. Hak Selangor lah, hak Selangor. Ayah pin tak apalah, moga tak tahu pas mana dah kerajaan langit dia pun utuh dah. Tak boleh nak kesan dah. Tapi puak ni sebenarnya ahli jemaah, dia macam ada rangkaian sindiket dah merasa. Dan dia pula kebanyakannya berlaku ni kalangan anak beranak dia. Tengok silsilah dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita sebut sani Ayah Ping. Ayah Ping dia merupakan, kalau tak silap ambolah, tok tua kepada Hasan anak Imam Bukit Panah tu. Tok tua dia. Ambo pergi ngajar tu Masjid Bukit Panah. Sebulan 2 kali. Dan ambo pernah jumpa dengan seorang ahli jemaah. Hak kata memang dia duduk kawasan dekat dengan surau Hasan anak Imam tu. Wallah ada hidup lagi ke Hasan anak Imam kita tak tahulah. Tapi dia kata liciknya pok ni, bila mana majlis agama, bila mana polis mari, dia akan semaya seperti biasa, wirid seperti biasa, kuliah-kuliah ngajar tak ada lah, maknanya selesai semaya. Tapi kalau orang tak mari cek, dia akan ada lah pokok dia. Dia mari dia buat macam kita kata apa ni, pertemuan apa dia bicara dia. Dia kecek lah Tuhan malam tu. Dia tak ada mimpi Nabi. Mimpi Nabi ni level rendah lagi, dia mimpi Tuhan lalu. Malam Tuhan mari. Dia bisa lagi. Hak mimpi Nabi tu sahadah dia. Apa ni karu? Apa ni kata? Nyanyi belakang. Sakit jiwa belakang. Kalau kita test IQ apa ni problem belakang, merasa dia tak lepas belakang. Nauzubillah. Kerana ta'assub, kerana mungkin ilmu dia belajar tak betul, setan tu jadi kuat duduk dalam diri dia. Jadi dia nak berjatuh diri dia, nak bertaubat, dia berasa ramai lagi ni aku rekrut orang ni bawah aku ni, kaya orang tak akak aku. Dia jadi dilema. Orang jahat pun lagu tu lah. Kalau nak bertaubat tak jadi taubat, dia dilema. Kalau kita ketuk hati dia, tanya hati kecil dia, lubuk hati dia nak bertaubat tak? Taubat dia kata no. Tapi tak berjaya kerana persekitaran dia. Bi'ah dia tu. Bahasa Arab kata bi'ah. Ni ramai mana pengikut dia dia. Hak tu jumpa. Apa khabar abah dia? Belanja makan ke apa semua.
tu pula bawa tengah hari pergi jalan sana, boh dia, kena boh kat habis. Ni, bosku, bos ken ke gapo masih je habis kita boleh taubatlah dalam je nantinya. Tapi tu wallahualam kita tak setuh manalah. Atas dia dengan Tuhan. Tapi noyak wipo sekitaran kita ni dia kadang menyukar ke proses hijrah. Sebab tu Nabi bila mana dia berhijrah, dia tupik terus kawasan itu. Hati, jiwa, tubuh dia tupik habis supaya persekitaran tu tak ada dah. Baru dia boleh bawa diri dia betul-betul. Jadi pok ni nyanyi lelaki nyanyi. Sebab tu kalau ada anak beranak, kita tarik lalu. Baik dia bawa lagi ke apa semua. Biar duduk rumah. Berobat rumah dulu, besar. Allahumma salli. Pernah satu kali tahun 2004 ambo pernah buat report pasal Syiah. Ni wallahi ambo cerita. Ambo dengan seorang ustaz dan ada dua orang hamba Allah lagi lah. Kita buat report pasal Syiah di satu tempat di kota baru ni lah. Kita siap ada gambar, kita siap kenal siapa, kita pernah kecek lebih kurang dah dengan orang tu, dengan anak murid, semua clear. Buat report ke pihak berkenaan lah. Tunggu feedback ke apa tak ada ke apa. Tengok tempat tu pula makin lama makin berjaya, rekrut orang makin ramai. Ni kita kata yalah, kuasa ada tapi tak tahu celah mana, jadi tak boleh nak ambil tindakan. Kita tak tahu. Syiah salah satu gerakan yang memang kita kata digeruni lah, ditakuti. Kerana dia kuat. Dia punya link dia tu kuat. Dia dalam dunia ni ahli jemaah sekalian. Hak kita tahulah. Wallahualam hakikat lagu mana. Dia punya organisasi Islam lah, hak paling kuat sekali. Nombor satu, Jemaah Tabligh. Saya anak dia ngaji di Kanada. Banyak tahun dulu anak dia ngaji di Kanada. Jadi kau boleh pergi anak seorang lah, mak ayah tak pergi. Dia orang tabligh, dia telefon ya. Dia telefon, dia tak kenal siapa-siapa. Dia telefon ke seorang syekh dia. Dia kata anak saya boleh ngaji di Kanada. Dia akan sapa tarikh sekian-sekian lebih kurang pukul gini. Anak dia sapa sana ya, 2-3 putih bing. Mari naik tolong di atas universiti, urus makan minum, lepas tu pergi pula di markah dia kan. Dia punya organisasi memang Yang kedua, Syiah walaupun komuniti dia kecil, tapi dia punya ni kuat. Donation dia, duit dia banyak. Sebab sponsor daripada Yahudi paling banyak sekali dalam organisasi Syiah. Contoh Hizbullah Lebanon, Syiah, totally Syiah. Tengok dana dia daripada mana? Yahudi. Bunyi ya Hizbullah ada, kita buat Allah belakang tu Allah tak. Jangan tukar nyanyi tu belakang tu. Hak tu memang Syiah pagi lagi. Hizbullah. Supaya di Syria. Pemerintah dia, keluarga Asad tu, Hasan nama Asad Asad tu dia, keluarga Asad tu bapa Syiah Nusairiyah dia panggil. Depa ni kalau kata dia sikit dia duduk senyap. Dia tunduk, dia kongong, buat bodoh. Tapi kata yang ramai, kerana akidah utama dia antaranya halal darah orang Islam. Ni ahli sunnah ni, darah kita ni halal belakang ni. Dia bunuh kita boleh pahala. Tu akidah paling kita takut tu. Sebab tu tak pelik pun dia pergi pala orang kita, dia tarik sembelih. Sebab akidah dia dah lagu tu boleh bunuh. Boleh pahala, boleh ganjaran besar bagi dia. Acu terajali gitu akidah kita lah dia. Hari-hari kita pergi bunuh dia. Tapi pok dia akidah tu memang kuat, menebar. Tu kita takut tu. Nauzubillah lakum. Jadi balik pada hadis 20 tadi, Abu Zaid berkata, dia kata ada seumpama gumpalan rambut di belakang Nabi masa dia gosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang ke-21, Buraidah bin Al-Husayb berkata, Buraidah Allahumma salli Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah ni sahabat Nabi, sahabat Nabi, dan dia ada Islam dengan Nabi semasa Nabi nak berhijrah ke Madinah. Tengah-tengah nak sampai Madinah,
Dalam perjalanan Buraidah ni dengar dia punya kabilah dia 80 lebih kurang 80-100 orang gitulah. Nah, jumpa dengan Nabi, berimeh dengan Nabi tengah-tengah jalan. Nabi tak sapa pergi Madinah. Nah, lepas tu dia masuk perang dengan Nabi rasa lebih kurang dalam 15-16 peperangan. Dan dia juga periwayat hadis. Lebih kurang dalam 150 hadis dia riwayat. Ini orang hebat-hebat belakang ni, Buraidah. Bukan nama orang Tino tu, nama orang jatuh, Buraidah. Walaupun bunyi ta marbutah belakang tu nama orang jatuh. Nah, Muawiyah nama orang jatuh, Buraidah nama orang jatuh, Hamzah ta kat belakang tu nama orang jatuh. Nah, Allah Subhanahu. Jadi dia katakan, Ja'a Salman al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Salman al-Farisi datang membawa ni tak kena terjemah ini. Ja'a Salman al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman al-Farisi datang berjumpa dengan Nabi hina qadama al-Madinah, semasa mana dia sampai ke kota Madinah. Bima'idatin 'alaiha rutab, dia membawa satu hidangan kurma. Ni cerita Salman al-Farisi. Bagi nama Salman al-Farisi ni kena kenal dengan jelas, sebab dia antara sahabat Nabi yang paling unggul. Memang bagi biso. Bagi biso kita kata. Kenapa perjuangan dia nak boleh masuk Islam tu bukan seperti perjalanan sahabat-sahabat lain. Sahabat lain jumpa Nabi, sahabat lain terpengaruh bunyi baca Quran, sahabat lain macam-macam. Dia berbeza. Kerana dia masa mana dia duduk di Parsi. Sebab Farisi ni Parsi. Dia Arab, kawasan ni Parsi ada atas tu. Parsi ni maknanya semua negara-negara bahagian Iran, bahagian Iraq, sampai ke Uzbekistan tu kita panggil Parsi. Masuk tu. Jadi bila mana dia ni, dia ngaji agama. Mula-mula kerana dia orang Parsi dan ngaji agama Majusi. Majusi ni agama sembah matahari. Kita kata lah ni, dia sebab agama sembah matahari ni dia macam-macam. Kalau di Asia kita ni, kita tengok sebelah kita ni, negara Jepun, Shinto tu kan, tu sembah matahari tu. Kalau pergi ke bukit apa ni di Mesir tu, Tursina dia. Kalau nak masa fajar, nak naik molek tu kan, time kita haram untuk semaya tu, bapak Jepun ni dia pergi melancong sana, dia akan tunggu masa tu. Dan matahari tengah naik pun dia sujud ramai-ramai sebab agama dia gitu. Jadi cerita Salman Farisi ni, dia orang Majusi, beragama Majusi, dia belajar dengan tok guru dia ayat. Kalau mu esok jumpa dengan seorang Nabi, dia ni gini-gini, dia ada bukti atas belakang dia, ada khatamun nubuwah, maka betul dah, pasti dah dia Nabi dan dia buat agama betul. Dia selepas pada tu dia pun kata, baiklah, dia ngaji dengan tok guru dia. Lepas tu dia pula pergi ambil agama lain, ambil agama Nasrani pula. Jumpa tok guru pendeta Nasrani, ngaji-ngaji, tok guru dia tanya orang apa semua tak ada. Hak tanda-tanda dia nak tu tak ada. Kemudian akhir sekali ceritanya dalam hadis ni, bila dia sampai Madinah, jumpa dengan Nabi, dia pun hidangan, Nabi tak makan. Dia pun teringat tok guru dia royak, kalau seorang tu muwi hidangan kepada dia, dia tolak kerana dia tak layak dengan sedekah tu antara tanda dia tu Nabi. Jadi dia boleh sah tanda tu. Kemudian tanda terakhir dia boleh confirm beriman dengan Nabi Muhammad, bila dia tahu atas belakang Nabi ada nanda dia tengok, selalu dia masuk Islam. Salman al-Farisi, bila dia masuk Islam, dia all out dengan Islam. Dia kita kata berbakti habis-habisan untuk Nabi. Antara idea orang nak korek parik keliling Madinah semasa perang Khandaq atau perang Azab tu, idea dia. Sahabat lain bengong, dia kata nak buat gana, takut popo musyrikin mari serang ni. Sebab musyrikin dia mari serang, dia kombinasi tentera dengan Yahudi sekitar Madinah. Nata Yahudi yang dulu lagi jahat. Dia buat perjanjian dah dengan Nabi Yahudi ni, tak usah perang, usah apa. Tapi kerana bala tentera pokok musyrikin mari, dia pergi baik dengan apa tu. Dia buat perjanjian, mari kita sama-sama kita Nabi. Jahat. Jahat apa dia. Kemudian daripada tu dia pun gali parik apa semua. Menyebabkan tentera Islam boleh menang. Kerana ada strategi, kemudian bantuan daripada Allah, ribu pasir dan sebagainya. Itu jasa-jasa sahabat .
Allahumma salli ala Ja'a Salman al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadama al-Madinah bil ma'idah 'alaiha ratab. Dia bawa kurma jumpa dengan Nabi, kemudian kurma tu dia letak hidangan tu depan Nabi. Fawada'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salman ma hadza. Nabi bertanya, Salman ni apa dia ni? Faqala sadaqatun 'alaika. Ni sedekah untukmu Nabi. Dia mari apa ni kurma tu, dia kata ni Nabi sedekah kepadamu. Lepas tu Nabi kata wa ala ashabika faqala irfa'aha. Nabi kata angkatlah. Fa inna la na'kulu sadaqah. Sungguhnya kami ni tak makan sedekah. Maknanya Nabi ni anak beranak dia, keturunan dia tak ambil sedekah. Nabi ni memedaklah kalau sedekah ni tak boleh terima lah dia. Sebab Nabi dia hanya boleh hadiah, ataupun kita kata satu lagi, iaitu special bagi Nabi, dia boleh sebahagian daripada harta rampasan perang, dia boleh khumus. Mana khumus ni jumlah 1/5 daripada harta perang. Dia cukup dengan harta. Baik. Jadi Nabi tak ambil hidangan kurma tadi. Nabi kata kita tak terima sedekah. Kemudian lepas pada tu faja'al ghada bimisli fawada'a baina yaday Rasulullah SAW qala ma hadza ya Salman. Keesokan hari pula Salman mari pula membawa makanan yang sama. Bawa pula makanan yang mari, dia bawa mari pula. Baginda meletakkan makanan itu di hadapan Rasulullah. Salman pula letak makanan itu di depan Nabi. Faqala hadiyatun laka. Ni ya Rasulullah, kurma ni aku bawa ni hadiah untukmu. Lepas tu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi ubsutu summa nazara ila al-khatama ala zahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi. Ni cerita dia start sini. Kemudian selepas dia kata ni Rasulullah, kurma ni hadiah untukmu, lepas tu Rasulullah berkata hidangkanlah. Rasulullah kata kalau gitu idahlah. Rasulullah nak makan lah, muka kata hadiah ni. Pada waktu itu, ni poin dia dah. Salman terlihat dan memerhatikan tanda kenabian di bahagian belakang badan Rasulullah. Salman dah tengok. Wallahualam mungkin celah Nabi pakai tu dabar baju terbuka ke bawah sikit ke di bahagian belakang badan Rasulullah, iaitu di antara pundak bahagian sebelah atas. Dengan itu Salman menyatakan keimanannya kepada Rasulullah. Peristiwa ni pun dia pun beriman lah dengan Nabi. Dia kata memang tanda ni lah dia nak cari Islam ni. Sebelum itu Salman adalah hamba milik seorang Yahudi. Rasulullah SAW menembus baginda dengan beberapa dirham. Cara membayarnya adalah dengan menanam tanaman kurma di atas sebidang tanah untuk mereka. Lepas pada dia Islam, Rasulullah pun lepaskan dia, memerdekakan dia daripada tuan dia orang Yahudi. Sebab tu satu kisah Salman Al-Farisi ni, penutup bagi kita isah dah. Salman Al-Farisi ni dia antara sahabat Nabi yang tak nikah. Mudah. Dan dia ada keazaman cita-cita nak nikah, impian dia dengan seorang tina Madinah. Ni kisah sedih lah dia kata. Cinta tidak berbalas. Dia semasa di Madinah, dia hidup sekali dengan Abu Darda, sahabat Rasulullah. Dia duduk serumah, dua-dua orang ni, bujang dua-dua. Jadi dia ceritalah ke Abu Darda, dia kata, ya Abu Darda, aku ni kalau boleh nak nikah lah dengan seorang ni. Dia pun royak orang tu orang ni. Jadi Abu Darda kata, bagusnya dia. Apa kata kita pergi sama-sama jumpa mopok dia. Jadi Salman Al-Farisi ni ada persiapan dari segi duit apa semua. Dia pergilah. Pergi dua orang ni. Orang bujang pergi. Bila jumpa dengan ahli keluarga, ceritalah. Abu Darda ni sebagai wakil, dia ceritalah, ni Salman Al-Farisi nak nikah dengan anakmu. Sekian. Jadi lagu mana dia pun kata, ayah dia kata ginilah, kita beri keputusan ni kepada anak kita supaya dia bertimbang. Jadi kecek-kecek kira anak beranak ngemuk dia apa semua tu boleh satu keputusan. Tapi dia berkata minta maaf lah. Mak dia kata kalau boleh kita tak say dengan Salman ni, kita tukar haji kau dak. Tukar dengan siapa? Tukar dengan Abu Darda. Hak jom mai kecek boleh. Tino tu. Jadi Salman Al-Farisi pun redha lah. Sahabat Nabi, keimanan dia kuat. Dia pun tahu kalau aku beriman, Abu Darda pun beriman, perempuan ni akan boleh orang beriman juga. Jadi dia pun kata tak apalah gitu. Rezeki mula Abu Darda, dia pun berilah sejumlah duit dia ada gapo untuk mahar si perempuan tu. Dia redha.
Malah dia jadi pengapit apa semua, menggembirakan hati sahabat dia. Perjuangan ni payah setara tu. Kita cuma apa tak wi deh. Oh, main aku mu pulak. Naik atas kereta pelopok tengah jalan gitu deh. Itu kita sahabat Nabi lain. Sebab dia pergi tu dua-dua jenis orang beriman dah. Dia tahu kalau Tino tu tak boleh aku hak beriman, aku rasa beriman ni, dia akan boleh hak ni pun beriman juga. Jaminan syurga bagi si perempuan tu. Jadi gitulah, insya-Allah hari Jumaat sekalian kita jumpa pula insya-Allah pada minggu hadapan, sambung hadis ni lagi dah. Muka surat 30. Hadis ni dia panjang sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.